Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karuniaan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kehidupan kita sejak di alam roh hingga sekarang, dan kita berada dalam keadaan iaitu tetap mengesakan Allah Subhanahu wa taala seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri. Dan ini adalah kurniaan Allah dan juga ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala aturkan sejak azali lagi. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar bahawasanya kita berkeadaan, iaitu keadaan yang berada kita ini di dalam dijamin oleh Allah keamanan, berada kita di dalam keadaan benteng Allah yang mana kita telah dileburkan, telah dibuangkan akuan-akuan diri kita. Kita hanya merasakan yang hidup, yang esa hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kurniaan Allah yang paling besar, yang mana kita harus menjaga dan juga mensyukurinya dan tetap istiqamah di atas pendirian keakuan yang telah dileburkan oleh Allah ini. Kita mohonkan kepada Allah, kita harapkan harapan kita hanya kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan diri kita ini sentiasa istiqamah berterusan, daim, iaitu di dalam keadaan seperti mana dirinya sejak azali, abadi, awal, akhir, zahir dan batin, iaitu dalam keadaan sempurna, cukup, maha cukup, mengesakan dirinya sendiri. Jadi inilah matlamat gaya hidup yang sebenar yang dibagi tahu oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada 124,000 para nabi, para rasul, dan juga berjuta-juta lagi kepada wali-wali Allah yang tak lain hala tujuan kita adalah menomorsatukan ilahun wahid dengan sebutan, iaitu dia mengatakan dirinya kul huwallahu ahad, cukup Allah yang tahu mengesakan dirinya sendiri. Jadi jadikan diri kita yang dijadikan ini tidak lain untuk tujuan yang sama, iaitu dia tetap mengesakan dirinya sendiri. Dan sekalian alam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, yang Allah ciptakan, adalah menyatakan cerita-cerita, kisah-kisah yang tidak lain daripada skrip kisah-kisah tentang kehendak dirinya, iaitu yang maha sempurna mengesakan dirinya, di mana Allah Subhanahu wa taala mentajalikan makhluknya yang pertama, iaitu bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada situlah kita tahu hala tujuannya. Tanpa Nur Muhammad itu menyuluh sekalian alam ini, maka kita tidak tahu hala tujuannya.
Jadi alhamdulillah dengan terzahirnya Nur Muhammad makhluk yang pertama, maka sekalian alam ini dipenuhi dengan cahaya Nur Muhammad yang mana sentiasa menyuluh untuk mengetahui, untuk kita mengetahui seluruh makhluknya bahawa yang nyata, esa, jelas, yang wujud hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selain daripada jalan ini, maka kita dianggap jalan yang tidak benar ataupun berada kita di dalam keadaan kesesatan. Kerana kita memilih kepada hak yang bukan daripada hak Allah Subhanahu Wa Taala, yang bukan daripada kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang selalu kita nak ceritakan, sebab keadaan penceritaan yang ini tadi sudah jauh dari pengetahuan kita sekarang ini. Ada pun terlalu sikit 1%, 2%. Yang lainnya kita lihat pengajian-pengajian kebanyakan membawakan kepada kita tentang kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebutan itu tadi, sebutan nama-nama Allah. Tetapi daripada segi kefahaman tentang Allah itu jauh. Sebab mereka hanya hendak mengetahui nama Allah dan juga apakah yang Allah Ta'ala hendak membalasnya. Dan apa ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala hendak berikan. Itulah pengetahuan-pengetahuan yang mana pengetahuan ini yang akan membawa kita kepada ke arah kerosakan. Kerana kita berbuat sesuatu itu, berbuat ibadah itu tanpa kita mengetahui siapa di sebalik nama yang kita sebut itu. Adakah kita menyembah saja namanya? Maka Allah menyuruh kita bukan menyembah kepada nama, tetapi menyembah kepada zat, sifat, asma dan af'alnya yang tidak pernah bercerai dan tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Maka ini sebablah maka kita mengulangkan balik perkara yang lama telah ditinggalkan, di mana apabila kita terus meninggalkan, maka kita berada di dalam kerugian yang besar, berada dalam kemalangan yang besar, berada di dalam malapetaka yang besar. Kerana kita hanya mengharapkan kepada nama dan kita tidak mengenal siapa yang empunya nama. Kerana itu kita melakukan sesuatu, masih lagi melakukan sesuatu kesyirikan. Kerana kita berbuat sesuatu itu atas nama, kerana di balik nama itu kita tidak mengenal, maka kita telah mengharapkan daripada nama itu, maka nama itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kita mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Maknanya masih lagi kita mensekutukan Allah dalam ibadah sekiranya kita tidak mengenal di sebalik nama, iaitu Tuhan punya nama itu. Maka itulah kita memberikan penjelasan kembali, yang mana penjelasannya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, al-ulama warasatul anbiya, wali-wali Allah, arifin billah, mursyid, mereka semua bersungguh-sungguh untuk menjelaskan kepada kita supaya kita dapat memiliki Allah yang di sebalik Allah tu namanya, iaitu zat, sifat dan af'al, dan juga asma tu tadi seiringan, dia tunggal satu. Maka harus kita mengenal segala-galanya yang dipanggil 4 martabat ini tadi. Sekiranya masih lagi kita menyebut nama Allah, maka kita belum lengkap lagi. Maka itu harus kita fahami dan harus kita benar-benar memperolehnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri ingin dikenal namanya. Ingin dikenal namanya. Supaya kita tahu sifat-sifat Allah dan kita tahu di balik sifat tidak lain adalah zatnya. Maka keseluruhan daripada nama alif lam lam ha itu terkandung zat, sifat, asma dan juga af'al. Maka semuanya esa, semuanya tunggal. Bukan ada 4, tetapi sebenarnya nak menjelaskan esa tunggal satu keseluruhannya. Selagi kita tidak beredar siasat, kita tidak kupas, maka kita tidak akan faham. Maka begitulah
apa pun yang kita bawa dalam kehidupan kita ini, maka kita harus tahu kita nak bawa ke mana arah tu tadi. Ya, ke mana kita nak tahu arah tujuan untuk kita dapatkan kesimpulan, kesempurnaan supaya kita benar-benar kenal Allah dari sisi Allah dan kita tidak jahil lagi kepada Allah. Maka kita tahu bahawa pekerjaan yang disuruh oleh Allah tidak lain adalah perkataan yang baik, kata Allah, adalah mengajakkan manusia supaya dapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat kehidupan kita sekarang ini telah jauh. Apapun jauhnya adalah sebabkan kita tidak memahami, kita tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa ruginya ketika di dunia ini kita tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seolah-olah kita tidak berkehidupan dengan Allah. Seolah-olahnya Allah tak ada dengan kita. Padahal Allah dah memberitahu Allah tu lebih dekat. Dan Allah di qarib. Dan Allah di sesungguhnya dia tidak pernah tinggalkan kita dan tidak pernah berpaling pada kita. Mengapa kita nampak selain daripada Allah dahulu? Sedangkan Allah ciptakan sekalian alam ini termasuk surga dan neraka adalah tujuan untuk menyatakan Allah, wajahullah, supaya kita melihat Allah, supaya kita nampak jelas Allah. Itu tujuannya Allah jadikan sekalian alam ini. Beruntungnya kita sebab Allah menjadikan sekalian alam ini supaya kita tahu siapa pencipta sekalian alam surga, neraka, langit dan bumi ini. Dan kita tidak nampak lain yang kita pandang. Kalau kita berada kenal diri, kenal Allah, kita melihat dengan penglihatan Allah, maka kita akan melihat di mana pun kita arahkan penglihatan, di manakan mata basariah kita pergi, maka pasti kita akan merasakan Allah. Sebab kita melihat dengan mata basariah Allah daripada qalbun kita. Kerana hanya qalbun di dalam diri kita yang kenal kepada Allah yang dapat melihat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tidak memiliki penglihatan, tetapi bila diberikan kita penglihatan, barulah kita nampak menggunakan penglihatan Allah bahawa yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah hala tujuan ataupun tumpuan ataupun makrifat kita dalam setiap detik kehidupan kita. Kita perlu ajar, perlu didik diri kita benar-benar beriman kepada Allah, yang dikatakan sentiasa merasakan napas kita naik dan turun. Di mana pun berjalan, kita berdiri, kita berada, kita di dalam keadaan tak tidur. Dan dalam tidur itu sendiri, kita merasakan bahawa yang wujud hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dilatih, dibawa dalam kehidupan sampai datang Allah Subhanahu Wa Taala punya karuniaan, iaitu Allah lah sendiri yang melenyapkan kita, meleburkan kita dalam kebaqaan, dalam kekekalannya. Maka kita akan dapat merasakan nikmat yang besar bila Allah telah membuangkan akuan diri kita. Dan barulah kita tahu bila Allah dah membuangkan keakuan diri kita, baru kita tahu bahawasanya kita tidak pernah wujud dan tidak pernah hidup. Yang hidup semata-mata kita rasakan adalah tidak dua, iaitu dia esa dengan kehidupannya sendiri. Dan semua sekalian alam ini adalah cerita-cerita, kisah-kisah yang mana nak menceritakan tentang kehendaknya yang maha sempurna, pentadbirannya yang maha sempurna, dan juga pentakdiran, ketetapan yang telah ditetapkan yang maha sempurna, dan berjalan sejak bila-bila pun daripada awal hingga ke akhirnya. Zahir dan batinnya semua berjalan dengan innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Baru kita akan nampak semuanya sekali. Sejak awal penciptaan yang kita tidak tahu hingga akhir penghabisan, masuk surga, masuk neraka, selesai semua. Maka kita nampak semuanya daripada awal sampai akhir, zahir dan batin, semuanya adalah berjalan dengan kehendak-kehendak Allah. Barulah kita nak makrifat Allah sentiasa di mana pun kita hadap. Di mana kita hadap pun, di tempat Palestin, di Israel, kita nampak semua kekuasaan Allah. Kejadian-kejadian yang berlaku itu semua adalah susunan-susunan yang telah Allah skripkan. Tak ada satu pun kita lihat ada makhluk yang membuatkan sesuatu itu.
Walaupun ada yang mengatakan bahawa ini Zionis Israel jahat, ya memang betul. Tetapi itulah skrip-skrip Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebalik skrip-skrip itu ada penceritaan di mana untuk pengajaran, mendidik kita untuk supaya terus tetap bermakrifat kepada Allah, dan tidak adalah sesuatu itu terjadi la tataharraku zaratan ila biiznillah. Jadi kita nampak betul-betul kekuasaan. Inilah sebenarnya supaya kita jangan berganjak lagi. Kita tetap nampak ini adalah cerita-cerita kisah-kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala hendak ceritakan. Tetapi kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, apa nak dicakapkan? Kita akan membantah, kita kata. Kita akan tetap kata ini jahat Israel, Yahudi ni apa ni? Zionis ni jahat, dia kata. Tetap juga kita nampak Yahudi, Zionis ini jahat. Memang betul jahat, tapi di sebalik itu kita tidak memandang. Macam kita memandang kepada iblis. Allah dah memberitahu kepada golongan-golongan malaikat, ada di kalangan kalian yang akan mendustaiku. Tadi jadi masing-masing malaikat itu ketakutan. Takut nak mendustai Allah, takut berlaku sombong dengan Allah. Maka masing-masing menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu golongan yang tidak mau sujud kepada Adam kerana merasa mereka itu ada akuan diri. Bila ada akuan diri, maka datanglah yang dipanggil takabur, iaitu membesar diri, sombong, membesar diri. Iaitu kerana rasa dia telah lama melakukan ibadah, sedangkan Adam ini daripada tanah dan aku daripada api, aku lagi mulia. Ini cerita Allah nak ceritakan. Kalau kita kata mengapa iblis ni jahat, tak payahlah kita ciptakan iblis. Jadi kita memprotes. Jadi kita sama juga kalau kita memprotes, mengapa Allah Ta'ala tak hancurkan orang Zionis, Yahudi tu. Pasal kita tak faham. Kalau kita faham, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita adalah menampakkan itu semua kekuasaan Allah, cerita-cerita kisah-kisah Allah. Kerana mereka itu semua tidak ada daya upaya. Iblis pun tak ada daya upaya untuk nak mengatakan bahawasanya dia lebih besar, lebih hebat daripada Adam. Mengapa dia nak jadi dia sombong? Sebenarnya itu adalah cerita-cerita Allah. Kerana iblis itu sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tapak kaki kiri Nur Muhammad. Dia terjadi daripada Nur Muhammad juga. Maka itu Nabi SAW minta izin kepada Allah untuk bertemu dengan iblis untuk memberitahu mengapa dia tidak mau bertaubat lagi, ataupun nak menyoal beberapa bab. Tetapi iblis tak nak berjumpa. Tapi Allah yang suruh iblis pergi juga. Jadi inilah kita nak nampakkan. Kita sering menampakkan sesuatu yang terjadi di Israel, di mana kisah-kisah iblis, kisah-kisah macam-macam kisah, dibunuhnya beratus ribu, berpuluh ribu nabi-nabi oleh orang-orang yang dikatakan tadi orang-orang yang zalim tadi, di kalangan Bani Israel, iaitu Yahudi yang banyak bunuh. Kita lihat bagaimana Allah ceritakan, Allah kisahkan. Kita hanya nampak kisah tu tadi, seolah-olah kisah tu jahat, kita nampak yang jahat tu. Kita nampak baik, kita nampak yang baik tu. Kita tidak nampak siapa yang memberikan skrip watak jahat dan juga baik itu. Maka itu kita tak kenal Allah. Kita takkan faham, kita takkan kenal Allah. Selagi kita nampak yang baik, para nabi ni baik-baik. Memang betul. Yang iblis kuncu-kuncunya Fir'aun, Namrud, Qarun, bermacam lagi pengikut-pengikut setan, iblis semua, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, semua tu jahat. Memang kita nampak itu baik dan jahat. Tapi kita tidak nampak siapakah yang menzahirkan tu tadi. Maka itu kita tak kenal Allah. Maka tu kita risau. Kita nampak mereka tu ada kuasa. Kita nampak mereka tu memiliki sesuatu ke dalam kehidupan. Padahal itu semua kehidupan dia, skrip dia jahat atau baik, siapa yang bagi? Tetap Allah juga yang bagi. Tapi kita tak nampak itu, maka membawa kita kepada hawa nafsu amarah. Kita jadi marah, kita nak robah Allah Ta'ala punya takdir,
Padahal Allah Ta'ala tak dah bagi tahu pada Nabi, dikumpulkan dulu Yahudi, Zionis itu, semua seluruh dunia di Israel, baru akan turun Imam Mahdi dan tentera-tentera yang baru dia bunuh sekali. Dan turun Nabi Isa. Itu cerita dia lebih kurang macam tu sebenarnya, tapi kita tidak nampak. Padahal dah dia bagi tahu. Bukan waktunya untuk kita kalahkan. Bukanlah Allah tu tak berkuasa. Tapi cerita Allah tu gitu. Cerita Allah tu begitu. Engkau takkan boleh, siapa engkau nak merubah cerita-cerita Allah. Engkau hanya mampu mendoakan supaya umat Islam di sana teguh hatinya. Dan mereka sesungguhnya teguh hatinya mengesakan Allah. Yakin. Sebab satu hari makan sebiji korma, 2 biji korma. Dan dalam kerisauan dah puluh tahun dah. 60 tahun, 70 tahun dah. Dah terbiasa begitu mengesakan Allah. Dah bersedia mati bila-bila mati bom turun di tempat dia. Ya. Mereka tu sentiasa dah bersedia dah. Kita ni masalah sekarang ni. Teguran daripada Allah. Kita ni tadi yang buta tak nampak. Allah nak sampaikan apa kita tak nampak sebenarnya. Ya. Kita ni dah lebih teruk dah kena lunyai dah. Tak kena beletan iblis. Tak kena beletan-beletan iaitu tentera-tentera Yahudi Zionis. Dengan agenda dia yang telah kita ikut. Macam-macam daripada sejak kita merdeka sampai sekarang. Macam-macam sedikit demi sedikit. Dia dah bawa kita dalam lubang biawak oleh Yahudi Zionis ni. Tadi kita tak sedar. Sistem-sistem perundangan, sistem-sistem persekolahan, sistem-sistem dalam kerajaan, sistem-sistem dalam persekolahan, sistem bangun aja tidur buat kata jemaah kita dah mengikuti sistem Yahudi Zionis lanatullah tu tadi. Lepas tu kita nak doakan sana tu risaukan kita ni. Tak ubah-ubah lagi berpuluh tahun lagi. Masih lagi duduk takut tu lagi. Bukan tak bagi doa ataupun bersolat untuk mereka. Tetapi kita ni dalam penyakit yang lebih teruk. Malapetaka yang menimpa kita, penyakit keakuan diri kita. Masih lagi tak ada dalam sistem pelajaran agama kita sendiri pun. Masuk dalam masjid surau, masuk dalam pengajian-pengajian Islam pun tak ada cara macam mana nak ngesakan Allah betul-betul 24 jam. Tak diajarkan tadi. Ya. Ajar Quran hadis betul, tapi yang paling mustahak itu mengajarkan tadi kenal diri, kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Tak diajarkan ke situ dulu. Kerana ini telah terkena racun Zionis, Yahudi, di mana dia menyuruh kita banyak-banyak ilmu, tetapi jangan sampai kita kenal diri, kenal Allah. Berjaya mereka. Maka itu dalam pengajian di surau, di masjid, di mana-mana pun, tak ada, jarang sangat. Kerana dalam jabatan agama Islam kita sendiri pun tak ada sukatan pelajaran tentang mengenal diri, mengenal Allah. Padahal Rasulullah SAW ajar ilmu tauhid, mengenal diri, mengenal Allah ni terlebih dahulu 13 tahun. Ini yang punca kerosakan yang berlaku. Jadilah pemimpin kita, pemimpin agung, raja, semua pemimpin yang tak kenal diri, tak kenal Allah. Bila disoal, kenal Allah. Si Haji ni kurang ajar, si Haji ni kata kita tak kenal Allah pula. Itu bukan kenal Allah, Dol. Itu engkau hanya sebut nama Allah. Kau jangan berangan-angan. Kalau engkau betul kau kenal Allah, kau tak akan hidup engkau dalam sistem tu tadi. Sistem Yahudi, sistem Zionis lanatullah. Engkau pasti sedar punya. Tapi kalau engkau kata engkau kenal diri, kau kenal Allah, masih lagi engkau berterusan mengikuti sistem Yahudi lanatullah tu dalam kehidupan kau, bangun-bangun celik-celik je. Dah berapa tahun sejak merdeka sampai sekarang, tak tahu engkau ubahkan, kau kata kau kenal diri, kenal Allah, mengarut, kau bohong. Kau menipu diri kau sendiri. Jadi saya nak bagi ingat ni, bukan saya hanya berani, tapi saya kesian dan meluat. Sudahlah tu. Kembalilah betul-betul kepada Allah. Betul-betul kenal diri, kenal Allah. Cari siapa-siapa pun engkau. Kalau engkau tu tidak kenal diri, tidak kenal Allah, tidak engkau jumpa pembimbing rohani, mursyid yang arif billah, engkau berada dalam kemalangan, malapetaka yang paling berat. Ini saya nak bagi tahu. Tu tadi. Tak ada malapetaka yang lebih berat lagi bila kalian tidak mengenal diri, tidak mengenal Allah, dengan jalan mencari pembimbing rohani, mursyid yang arif billah. Ni saya ingatkan selalu supaya jangan tertipu nanti.
Jangan menyesal pula nanti, jangan salahkan saya, jangan dakwa saya. Saya terlalu sayang kepada agung pemimpin-pemimpin saya. Siapa pun rakyat kita, saya sentiasa sayang. Maka itu saya mengatakan yang benar supaya jangan tertipu lagi. Jangan lagi terkena beletan Yahudi yang Zionis yang telah lama kita ikuti dan kita pun faham dah. Sudahlah, tinggalkanlah. Tu. Jadi yang terutamanya adalah ulama-ulama yang masih lagi bersandar kepada pemimpin-pemimpin, raja-raja yang tidak mau kenal diri, tidak kenal Allah. Ulama-ulama yang akan bertanggungjawab di soal di padang mahsyar. Mengapa engkau tidak bagi faham kepada pemimpin raja engkau, orang atasan itu, tentang mengenal diri, mengenal Allah? Maka engkau akan dipersoalkan nanti di padang mahsyar. Beranikah kalian, wahai ulama-ulama yang su'k ni tadi, untuk menjawab soalan daripada Allah? Mengapa tidak engkau ajarkan? Apakah engkau akan jawab? Dari itu sekarang ini engkau harus jawab dulu. Bolehkah engkau jawab mengapa engkau tidak menegur raja agung, pemimpin-pemimpin atasan, sedangkan engkau telah diberi dekat dengan mereka? Maka mengapa engkau biarkan, ataupun engkau tidak mengetahui, mengapa engkau tidak mencarinya? Maka engkau hanya berjuang untuk hawa nafsu. Engkau membohong dengan menggunakan ayat Quran dan hadis-hadis tadi untuk kepentingan hawa nafsu engkau. Maka engkau boleh menipukah di hadapan Allah sekarang ini? Jangan kau jawab sana, menyesal nanti. Di sini harus kau soal. Kau baca kitab engkau sendiri apa yang telah kau lakukan. Kau baca sendiri, betulkah tingkah laku engkau? Adakah engkau rasa Allah tu tak tahu? Allah tu maha mengetahui, dan orang-orang yang bersama dengan Allah, Rasulullah SAW, akan menyoal engkau nanti. Patutkah engkau berbuat begini? Engkau nak menolong sana boleh, Yahudi, Nasrani, Yahudi, Palestin sana, Islam dalam kesusahan, dalam kesedihan. Engkau boleh doa, bagus, buat solat hajat. Tapi sebenarnya Allah nak lihat engkau tu sendiri. Engkau tu sendiri dah rosak dah. Maka baikilah sebelum nanti ajal kita sampai baru menyesal, minta tolong hidupkan aku, dah jumpa arah tujuan yang sebenar. Jangan membohong, jangan menipu. Sekarang ni Allah dah perlihatkan, maka cepat kembali kepada Allah. Kerana dengan kembali kepada Allah, Allah akan jamin engkau duduk dalam benteng Allah. Allah jamin sendiri engkau berada dalam keamanan, ketenteraman. Tak mahu kejaminan Allah? Sanggupkah engkau mengikuti jalur Yahudi, iaitu Zionis yang menghancurkan dirimu dan juga yang lain-lain? Sanggupkah engkau melihat umat Islam ni? Cuba soal, cuba soal sendiri, wahai pemimpin-pemimpin Islam, ulama-ulama, mufti-mufti, ustaz-ustaz, siapa yang terpanggil daripada atas sampai bawah, sedarlah. Bukan saya ni berani, bukan saya ni cakap ni main-main. Saya cakap ni, saya tegur ni, saya tak nak bertanggungjawab di padang mahsyar nanti. Mengapa saya tidak menegur? Mengapa saya tidak melihat sesuatu kemungkaran, saya biarkan? Saya tak mau. Bukan kata saya berani, tapi kayak kesian sangat. Sudahlah tu. Jangan membohong diri kita masing-masing. Padahal kita dah diberitahu Allah. Allah telah nyuluh, Allah telah menunjukkan banyak perumpamaan. Kita nak ikutkan hawa nafsu, kita nak bersenang lenang, dah terbiasa. Maka tu bila kita bercakap yang begini, orang marah kita. Orang kata kita sesat, orang kata kita tak betul. Jangan layanlah si Hajiz ni. Nampak saya daripada jauh lari. Macam-macam keadaan kau buat. Tak apa. Rasulullah kena lebih teruk lagi. Jadi itu biasa bagi saya. Saya akan teruskan juga. Saya selangkah pun tak nak berundur berganjak. Sebab saya bukan berani. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nanti soal saya. Mengapa engkau tak buat kerja? Saya takut Allah SWT soal saya. Dan Rasulullah SAW, kau tak sayang ke umatku? Nak jawab apa saya dengan Rasulullah SAW? Maka ini bukan kerja main-main. Tak ada jalan lain untuk mendapat kemenangan. Inilah jalannya. Maka itu saya berani cakap. Inilah jalan dia. Jangan kau cari jalan lain lah. Itu pembohong semua. Jalannya tak lain, kau harus kenal diri, kenal Allah dulu. Dan bila kau faham, barulah engkau tahu jalan macam mana nak bawa yang lain-lain untuk nak dapatkan kemenangan.
Kemenangan tu pada diri kita dulu. Perang dulu. Istiharkan asidak walal kufar dalam diri kita. Apa tu kufar? Akuan diri kita, hawa nafsu kita dah terlalu lama. Kita beragama itu bukan kerana Allah, tapi kerana hawa nafsu kita. Kepentingan hawa nafsu, keakuan diri. Bila kita belajar membuang akuan diri, belajar daripada mursyid yang arif billah, baru kita menyesal, ya Allah, lama ini banyaknya silap aku, ya Allah. Baru terbuka. Selagi kita tak keluar daripada sistem Yahudi, Zionis yang telah kita amalkan sejak bangun tidur, sejak dilahirkan, maka selagi itu, kalau kita tak keluar selagi itu, kita tak akan dapat kemenangan, tidak akan dapat ketenangan, tidak akan dapat keamanan, dan sentiasa kita berada di dalam kegelisahan dan kerisauan. Dan kerisauan demi kerisauan itu akan membawa malapetaka yang besar, makin besar, makin besar. Jadi tidak ada jalan lain lagi. Inilah caranya. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah telah menyuruh kepada kita mencari mursyid, pembimbing-pembimbing yang dia tu manusia yang boleh bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dapat Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar tahu kita mengesahkan Allah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, maka kita tolaklah, kerana semuanya itu adalah sesuatu siwa, sesuatu yang menunjukkan kepada ke arah yang mensekutukan Allah. Kerana Allah dah berfirman dan telah dijelaskan, Qul huwallahu ahad. Allah tu hanya satu, esa, tunggal. Jangan tuju kepada yang lain lagi. Maka kita pun tak boleh ada dua. Maka kita tetap menyatakan yang sebenarnya bukan kita yang menyatakan dia yang esa, tetapi Allah lah yang esa. Di situ kita nak duduk makam di situ, maka barulah dinamakan kita telah tenang, kita telah beruntung. Di dunia lagi kita telah dikenalkan Allah. Maka Allah telah memperkenalkan diri Allah kepada kita. Kita tidak jahil, maka kita berada di dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah telah memberikan kurniaan kepada kita, iaitu kita sentiasa tenang di mana pun kita berada, kerana kita dah tahu hala tujuan kita adalah wa ila rabbika farghab. Hala tuju kita 24 jam adalah, sasaran kita adalah mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan dirinya sendiri. Selain daripada itu, kita nafikan, kerana selain daripada mengesahkan Allah itu adalah kebatilan, ataupun akan membawa kita kepada malapetaka, bencana yang akan menimpa kepada kita, di mana kita berada di dalam kegoncangan, kesusahan dan kerisauan yang tak tentu pasal nanti. Maka itu kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada lain, carilah pembimbing-pembimbing rohani, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia lagi kita dapat memilikinya, barulah kita dipanggil orang-orang yang beruntung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innal ladzina amanu wa amilus solihah, iaitu sesungguhnya orang-orang yang benar-benar yakin kepada Allah, maka tidak ada akuan dirinya, dia yakin, maka inilah yang dipanggil dapat melakukan amal soleh, yang mana Allah mengatakan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Kita minta pencerahan yang lain kepada Syekh Lai Satif dan Nabi Alang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terlebih dahulu sama-sama juga kita ucapkan sedikit kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana yang telah menggunakan kita sebagai nikmat, sebagai kurniaan, dan nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, dan juga pecahan daripada nikmat ihsan itu ialah nikmat kenal diri, kenal Allah Subhanahu Wa Taala, itu ma'rifatullah. Nikmat kita Allah SWT kurniakan kepada kita dapat buang keakuan diri, dapat leburkan dan tanggalkan keakuan diri, dan yang ada hanyalah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala.
kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sentiasa kita cakapkan, bukan saja berzikir, tapi kita sentiasa kita, sebab tu dinamakan talk, kita cakap, kita lafazkan, kita sebutkan, kita amaliahkan dalam kehidupan kita 24 jam, supaya kita tidak berada di dalam sistem Yahudi yang mana Ustaz terangkan tadi ini, itu panjang lebar supaya Allah SWT dapat beri pertolongan kepada kita. Allah SWT kata wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, adalah menjadi hak kami, kata Allah Taala, tanggungjawab kami membantu orang mukmin, bukan orang Islam. Allah tak kata orang Islam, tapi Allah kata orang mukmin, itu orang yang buang keakuan diri, tak ada keakuan diri, orang yang keluar daripada sistem Yahudi, sistem Nasara, sistem Zionis. Jadi itulah kita nak usahakan supaya keakuan diri kita, keadaan kita 24 jam mengesahkan Allah SWT dengan sebenar-benar keesaan, mentauhidkan Allah SWT, kenal diri dan kenal Allah SWT, sebagaimana Allah SWT mengesahkan dirinya sendiri. Jadi itulah sedikit pada malam ini, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya, kasih sayang yang dapat kita bersama-sama pada malam ini, hari Khamis malam Jumaat, hari Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, dapat kita bersama berkumpul, yang mana kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyatakan, inilah hari-hari aku, hari-hari Allah yang sentiasa mengesahkan Allah, mengesahkan Dia seperti mana Dia mengesahkan dirinya sendiri. Itu dia dicukup dengan diri Dia. Allah Taala zahirkan kita daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekalian alam termasuk dari kita, syurga, neraka, Lauh Mahfuz, bukan nak menyatakan kita yang hidup, tapi dia nak menyatakan Dia tu yang hidup, Dia yang esa. Yang lain-lain, yang 7 sifat yang dikatakan berulang, 7 sifat yang berulang tu sama juga. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun, lahul mawjud illallah. Maka kesemua ketujuh-tujuh tu nak menyatakan Dia yang esa. Seperti mana yang dikatakan zat sifat afal, zat sifat afal, semua tu menyatakan semua yang esa, bukan yang kata 4 ke apa, tak, bukan kata yang banyak, tidak. Jadi perkongsian saya pada sebelum-sebelum ni bersama dengan keluarga menyatakan bahawa sesuatu masakan itu pun yang kita boleh menyatakan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Esa semua. Jadi kita masak bihun malam ni, kita rasa bihun tu pedas ataupun macam manalah, tapi minggu depan tak semestinya rasa tu sama macam tu. Itu ada orang menyatakan sebegitu olahan dia. Saya bersama dengan keluarga, sebab rasa yang pertama dan minggu depan tak boleh disatukan, tak boleh. Sebab rasa hari ni dan rasa minggu depan ada esa dia. Ada dia punya, Allah Ta'ala bagi posisi keesaan tadi tu. Sama juga dengan minggu depan, dia rasa dia lain. Dia sedap. Ni lagi sedap daripada yang tu. Dia tak sama. Samalah kita. Saya dengan Toha, ada 2 orang, tak boleh bersatu. Mana boleh bersatu? Tapi saya dengan Toha berdua, bukan menyatakan 2, tapi menyatakan Dia yang esa. Tetap ada. Setiap orang tu menyatakan keesaan. Yang banyak menyatakan yang satu. Yang satu menzahirkan yang banyak untuk menyatakan Dia yang esa satu. Itu yang sebenarnya. Itu sebenarnya yang diberkatakan tadi, kita ni sebenarnya dah lama kita tinggal benda ni. Dah lama. Memang dah lama sangat kita tinggal benda ni. Tak apa, cerita-cerita Allah tu memang yang diberkatakan tadi. Memang cerita-cerita tu yang menutupi supaya kita menjauh. Tapi kitalah yang sebenarnya
nak kena kembali kepada Allah SWT. Allah Taala dah bagi kita ni, orang kata tu bukan nak kata hidayah, tunggu hidayah sampai, hari-hari rahmat Allah Taala turun. Kita kena itulah kembali kepada Allah. Inilah jumpa orang yang sebenar-benar jumpa tu kena jumpa betul-betul lah ya. Kalau kata kereta dia, tayar dia rosak, dia pergi jumpa kereta, dia jumpa tayar rosak, tayar pecah, pergi jumpa pakai enjin. Payah juga tu. Dia kena betul-betul jumpa. Kalau tayar rosak, jumpa pergi kedai tayar. Kan? Enjin rosak, pergi jumpa kedai enjin. Aircon rosak pun tak boleh kedai tayar buat, tak boleh. Dia kena jumpa pakar yang tersendiri. Jadi kita kena jumpa dengan betul-betul, mengikut kepada rak-rak yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ikut rak dia. Kalau tak berterabur nanti. Payah. Itu sebenarnya pilihan-pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita-cerita yang Allah Taala letakkan al-haq tadi tu. Yang al-batil pun ada juga, yang batil pun ada juga. Seperti yang kita tengoklah yang sebelum ni kan. Jadi itulah. Kalau kita sentuh mungkin sekarang ni banyak yang disentuh kepada ISR. ISR tentang WHO apa semua. Sebenarnya bila kita lihat ISR tu sebenarnya dah lama dah benda tu dia buat. Sebelum mereka dan sebelum ni lagi lah. Tapi ini yang makin menebal lagi gitu, dia nak makin apa mesej yang Allah tak nak letak tu sebenarnya. Apa yang WhatsApp Allah tak nak hantar tu? Itu perkataan saya lah. Mesej apa yang Allah tak nak hantar sebenarnya? ISR tu contoh ni yang orang dah lebih cerita pasal ISR ni kan. Perjanjian di antara WHO, kalau apa-apa kena ikut arahan WHO. Sebenarnya daripada dulu lagi. Apa pula kita yalah sebelum 31 Disember ni katakan. Tak, sebenarnya sebelum ni lagi ni dia nak nyatakan. Jadi kedekatan, pengumpulan Allah Taala nak bagi kita cerita bahawa kita ni kena itulah. Bersiap sedia di dalam ni. Peperangan dalam ni kita kena kuat lagi dalam ni. Perang betul-betul. Allah Taala akan tunjuk satu persatu. Fa'at ba'asa babah ni satu persatu Allah Taala akan tunjuk. Bagaimana yang dikatakan orang yang betul-betul memperkuatkan dalaman tauhid di kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi contoh seperti pejuang-pejuang Melayu kita, Mat Kilau, Tok Bahaman, Abdul Rahman Limbung dan sebagainya. Itu dia guna ini dalaman tauhid di kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Kita nak yang tu yang sebenarnya. Kita bukan kita nampak yang ISR tu memang itulah yang sebenarnya. Tapi sebelum ni kalau ketenteraan pun dah ikut. Ni saya baru turun cerita ni. Kalau ketenteraan pun dia akan ikut juga. Kalau PBB kan, dia akan ikut arahan PBB dulu. Saya teringat satu Kapten Bersara bahagian keagamaan cerita masa di Bosnia dulu, menyatakan bahawa masa tu Bosnia semua kena sembelih. Kena sembelih, perempuan kena rogol dan sebagainya, kena pancung, semua macam-macam lah, kena macam-macam. Tapi tak datang juga bantuan masa tu. Padahal pihak PBB semua dah tahu dah semua tu. Tapi bila Allah Taala hantar sekumpulan mujahidin berjubah putih, dia tak tahu daripada mana. Ini Kapten Bersara tu cerita. Datang sekumpulan mujahidin membantu yang kena sembelih tadi semualah. Dia bantu. Jadi bantuan tu memang amat inilah. Orang tak tahu daripada mana datang. Jadi bila datang mujahidin tu, barulah PBB tu mengisytiharkan darurat masa tu. Kenapa masa dia kena sembelih tu, orang Bosnia tu kena sembelih, kenapa dia tak isytiharkan darurat dan sebagainya? Nampak sangat, jadi faham lah apa yang saya nak cakap ni. Nampak sangat kan? Kita dah nampak dah. Nampak. Jadi itu saya nak beritahu. Memang kita penipuan yang berlaku dari kalangan macam-macam sekarang ni dalam kelompok kita ni. Fa'at Ma'asa Babah ni dah bercampur baur ni, memang itulah agenda yang sebenarnya. Jadi kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cerita ni memang jelas. Masa tu dia masih berkhidmat lagi masa tu. Saya dengar, ya Allah, macam tu ceritanya rupanya. Jadi kita kena betul-betul kuatkan dalaman kita ni. Semoga selamatkan ahli keluarga kita, selamatkan yang lain-lain semua, insya-Allah. Kuatkan supaya kita sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, yang dikatakan solat. Kita boleh buat dalam kehidupan harian
dalam kehidupan harian kita. Solat menyambung dengan Allah, tak ada rasa keakuan diri, tak ada tujuh tu dia dah helakan dah sebenarnya. Itu solat. Solat dia menyambung lah, Dia melihat dia dah menyambung dah. Dia bercakap mutakalimun tak ada rasa keakuan diri dia, tak ada rasa mutakalimun dia dah menyambung dah dengan Allah SWT. Dia menyambung. Itu kita nak menyambung lah. Jangan sampai kita terputus daripada tali Allah. Ada ayat Quran tu menyatakan janganlah kamu berputus daripada tali Allah. Itu jangan putus. Sentiasa sambung. Solat ritual, keluar solat pun sentiasa solat. Kita bawa kereta dan sebagainya, kita minum ke, kita makan ke, kita berjumpa orang ke, kita sentiasa solat, menyambung. Jadi itu pihak musuh dalaman pun dah gerun dah. Seperti Rasulullah SAW bercerita dengan isteri beliau, aku pun ada korin aku tu, ada yang kata hawa nafsu, tapi nafsu aku telah ditundukkan oleh Allah SWT. Itu Nabi ajar tu, nampak? Itu Nabi ajar tu. InsyaAllah sama-sama sekian daripada malam ni. Untuk malam ni saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yunin ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا نعم المجيب يا نعم النصير يا نعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ni adalah surah yang bermaksud besi. Besi ni dimulai surah itu dengan sabbaha. Sabbaha lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Sesungguhnya besi sabbaha lillah, semua benda lah termasuk besi bertasbih kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan di antara langit dan bumi ini adalah dinamakan makhluk. Bumi ini makhluk lagi, sampai bawah-bawah bumi pun digelar bumi. As-samawat tu makhluk. Langit sampai langit ke-7, sampai ke atas, sampai ke arash. Allahumma salli ala Muhammad. Masih lagi makhluk. Semuanya bertasbih kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surah As-Saff pun bermula begitu juga. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maknanya banyak ayat yang menceritakan setiap perkara itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yuhyi wa yumit. Allah Subhanahu wa taala ini sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam permulaan surah Al-Hadid itu juga yuhyi wa yumit. Kerana Allah Ta'ala ni dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Kemudian ayat tu bersambung lagi, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ayat yang atas tu wa huwa bikulli syai'in qadir. Maknanya Allah SWT ni, dia ni semua benda dia yang qadir.
Dia yang maha berkuasa. Kemudian yang bawah tadi, wa huwa bikulli syai'in alim. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Dan dia ni kulli syai'in alim. Bikulli syai'in alim. Allahumma salli ala sayyidina. Tadi ala kulli syai'in qadir. Ni bikulli syai'in alim. Pada setiap benda dia maha mengetahui. Tuan-tuan yang mati Allah, maknanya tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Kalau kita mahukan kemenangan Islam, jalan dia ialah kembali kepada Allah. Kembali pada Allah ini adalah satu percakapan yang paling basic. Percakapan yang paling basic. Basic ni maksudnya paling asas. Paling pondisi sekali. Paling framework sekali. Paling Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paling tak tahu nak cakap apa dah. Paling basic lah. Dalam bahasa kampung. Allahumma salli ala Muhammad. Akan tetapi manusia ni, orang Kelantan kata membijak. Membijak. Maknanya otak dia tu fikir seolah-olah dia ni bijak. Dia mampu, seolah-olah dia boleh. Tetapi dia lupakan yang paling basic tadi tu, iaitu Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana itulah kembali kepada basic ni, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tok Ku Paluh menyengitkan serbannya ketika mana berbicara, berdiskusi dengan British yang mahukan tanah di Terengganu. Dia sengitkan kepala dia. Kapal yang tempat dia berpijak bersama dengan British tu, yang British jemput dia duduk dekat atas kapal tu, konon-konon nak menunjukkan kemegahan Empire British yang ada kapal besar. Engkau Tok Ku Paluh, dinding buluh, bangku kayu, lampu pelita, kami ada kapal besar. Konon-kononnya begitu. Tapi dia lupa Tok Ku Paluh ada Allah. Dengan keyakinan ini, bila Tok Ku Paluh sengitkan serban dia dengan niat lah. Dengan niat, ya Allah sengitkanlah sekali kapal ni, sengit. Dengan izin Allah, dengan tangan Allah. Allah dengan tangan dia yang maha berkuasa sengitkan kapal tu. Maka kapal British yang gagah perkasa tu sengit. Lepas tu Tok Ku Paluh sengitkan macam ni. Sengit balik kapal tu. Sengit macam ni, sini. Sampai naik gerun British tu melihat. Tok Ku Paluh tu baru disengitkan serban dia. Belum dia buka serban hambat lagi. Pecah terus nanti kapal British tu. Jadi dia pun, British pun balik. Belum sempat round pertama lagi dah balik. Balik awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bankrupt idea dia. Tak tahu nak buat apa. Kadang-kadang kita ni, makhluk yang bergelar manusia ni, kita ni, bila Allah Ta'ala bagi nikmat akal, kita mempertuhankan akal. Kita menggunakan, memikirkan akal kita macam mana nak bebaskan Palestin. Macam mana nak ambil balik negara-negara kita yang telah dikaput oleh penipu-penipu, orang-orang kafir ni. Selatan Thailand, Singapura, Palestin diambil dengan secara yang licik dan juga dengan secara pengkhianatan. Kita lupa kita, Allahumma salli ala Muhammad, ada sesuatu yang backing kita, yang sentiasa bersama-sama kita, yang sentiasa, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang sebenar-benarnya wujud. Kita tak lupa sebasic-basic perkara. Kita ni tak wujud, kita ni semua mawujud. Jadi talk ini adalah membicarakan dengan satu perkara yang sangat-sangat asas. Sangat-sangat asas.
berlalu masa ni punyalah jauh dengan perkara asas ni, sampai perkara asas ni pun nak disebut sebagai sesat, nak diperkucilkan, tak mau nak diberikan perhatian. Lalu dengan apa kita nak bersandar? Jelas-jelas Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam surah Besi, terang-terangan Allah Ta'ala kata, dia yang menguasai semua benda. Dan peperangan zaman sekarang ini, semua benda yang merosakkan itu adalah besi. Rudal yang dibuat daripada Israel, Amerika, Rusia ke, mana-mana negara pun dibuat daripada logam. Besi lah tu, aluminium pun besi lah juga. Alloy pun besi dah juga. Titanium pun kira dalam kategori besi dah juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Logam. Semuanya Allah Ta'ala punya kekuasaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di saat kita ni tidak ada sebarang daya dan upaya, maka sudah pastinya hanya senyap Allah tempat kita meletakkan sandaran. Kalau iman kita seperti orang dulu-dulu, Tok Paluh, dengan izin Allah, kalau nampak roket Israel menyerang, nampak daripada langit, tak payah pakai Iron Dome, jentik, kita jentik di bumi ni, pum macam tu, terpelanting rudal tu, patah balik pergi ke Israel dengan izin Allah. Bukan kita yang buat. Kita jentik tu bukan kita yang buat, tapi jentik tu Allah yang jentik, bukan aku yang jentik. Aku doa je, itu kira doa lah tu. Jentik tu, nampak roket Israel datang jentik di bumi ni, tu kira doa lah tu. Jadi semuanya pakai doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah perkara ini mustahil? Kena belajar balik hukum akal. Harus dan mustahil tu kena belajar balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Oleh itu, wahai bangsaku yang dikasihi, anak-anak Melayu, saya menyeru pada hari esok, mari kita berazam. Kita mulakan memanah. Kita memanah masing-masing, kita niatkan memanah tu, panah-panah yang setiap kita tarik tu, kita simpan ke hadrat Allah. Dan kita mohon Allah dengan kuasanya, dengan tangan dia, kekuasaan kudrat dan iradah dia, menyampaikan panah-panah itu di bumi Gaza yang sedang dipalu, yang sedang makanannya itu dicatu, yang sedang kelaparan, terputus bekalan air, anak-anak habis mati, maruah dirobek, orang yang di hospital tak dapat oksigen, mati bergelimpangan, saudara-saudara kita tertimbus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apakah ada jalan lain? Apakah ada jalan lain untuk kita berjihad? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada jalan lain silakan, tapi nampak gayanya jalan ketauhidan ini yang paling mustahak di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah
yang dikatakan fitnah Dajjal itu sungguh aneh dan halus. Yang diceritakan oleh Ustaz Wadi Anwar betapa fitnah tu ketika mana Dajjal berucap, Dajjal yang pada itu mungkin berupa seperti seorang pemimpin yang dikenali ke, yang seperti tokoh yang handsome ke. Jangan kita bayangkan Dajjal itu matanya satu terkeluar macam tu, kat atas dahi dia ada tulisan kafir ke. Kan Dajjal dia boleh berupa orang yang handsome seperti Donald Trump tu. Donald Trump yang dia boleh berupa seperti manusia sempurna seperti Joe Biden tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi katakanlah Dajjal ketika itu berupa dengan seorang yang seperti itu. Di sebelah kiri dan kanan ni ada malaikat. Malaikat tu berkata, semasa Dajjal berucap ni, malaikat sebelah kanan ni berkata kepada orang yang mendengar, jangan percaya apa yang dia cakap ni, ini Dajjal. Malaikat tu kata. Masalahnya yang dikatakan fitnah akhir zaman ni, apa yang malaikat di kanan ni cakap, orang tak dengar. Lalu malaikat di sebelah kiri Dajjal ni kata, kan? Malaikat di sebelah kiri Dajjal ni kata, sebelum malaikat sebelah kiri ni cakap, Dajjal tu kata, jangan percaya kepada Dajjal ni kata, percayalah kepada aku, berimanlah kepada aku. Lepas tu malaikat yang ni kata, dia kata benar, dia kata benar malaikat tu, tapi orang yang mendengar ni menyaksikan bahawa malaikat yang di sebelah kiri dia tu sedang memperakukan si Dajjal ni. Walhal sebenarnya malaikat sebelah kiri ni sedang berkata bahawa malaikat yang sebelah kanan ni lah yang benar. Tetapi nampak tu, ilusi tu seolah-olah malaikat yang sebelah kiri ni memperakukan apa kata Dajjal. Malaikat yang kiri tu kata, benar, dia ni, boleh ikut dia ni. Malaikat itu sebenarnya memperakukan. Malaikat sebelah kanan bukan memperakukan Dajjal. Jadi orang pun pakat ikut Dajjal kerana diperakui oleh malaikat. Lebih kurang macam itulah cerita dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak ceritanya di sini, di akhir zaman ni, apa yang kita nampak penuh dengan ilusi, penuh dengan penipuan. Yang kita dengar, yang kita pandang, yang kita lihat, berselirat-selirat dengan fitnah. Malam umpama siang, siang umpama malam. Yang benar dikata penipu, yang penipu dikata benar. Yang adil dikata zalim, yang zalim dikata adil. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain melainkan ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Menyeru kepada Allah itulah sebaik-baik seruan. Menyeru kepada Allah itu adalah sebaik-baik seruan. Membuangkan keakuan diri betul-betul. Dan melahirkan kesedaran, keilmuan, memperjuangkan yang wujud hanya wujud Allah, yang wujud hanya wujud Allah, ataupun kalimah slogan dia ialah la ilaha illallah. Itu sangat-sangat basic, la ilaha illallah. Dan seluruh talk ini menterjemahkan kalimah la ilaha illallah agar lebih dapat diserap. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, apa guna ucap kalimah la ilaha illallah kalau dalam diri tu masih ada berhala. Kena buang berhala ni, berhala keakuan diri tu. Kena perangi betul-betul. Kena cari dulu kafir dalam diri, kena cari dulu Yahudi dalam diri, kena cari dulu Zainis dalam diri, kena cari Wahabi dalam diri, kena cari
Syiah Rafidah dalam diri, buang, pancung, sembelih diri sendiri, sembelih nafsu, keakuan diri itu, sembelih, betul-betul sembelih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berjayakanlah. Yang pertamanya saya sendiri. Yang keduanya barulah tuan-tuan yang mendengar apa yang saya katakan ini, mudah-mudahan mendapat istifadah. Dan tujuan saya bercakap ini ialah untuk menyelamatkan diri saya dulu daripada keakuan diri. Tidak saya tujukan kepada orang lain. Kerana saya pun belum selamat, kerana saya belum mati. Saya mati, husnul khatimah, baru saya boleh kata saya selamat. Tak ada syirik. Alhamdulillah. Masalahnya saya belum mati. Saya masih diberi nafas, masih diberi modal. Hari ini aku ada iman, esok belum tentu aku ada iman macam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Takut sangat Allah Ta'ala cabut keyakinan, keimanan, ihsan, ni'mat, iman, Islam ini. Allah boleh cabut suka hati dia dan diberikan kepada orang lain, orang kafir tu. Dan aku pula menjadi kafir. Boleh, Allah Ta'ala boleh buat semua itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Takut sangat kalau kenikmatan ini diambil semula. Takut sangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka oleh kerana masih diberikan modal, sebagai ikhtiarnya kita teruskan bercakap, teruskan berjuang. Walaupun orang memberikan kita pelbagai nikmat, jangankan kata makanan, jangankan kata kereta, jangankan kata tanah, jangankan kata rumah, jangankan kata emas, jangankan kata intan permata, jangankan bagi negara, jangankan bagi seluruh dunia ni, sekalipun dia mampu datangkan bulan, ambil bulan letak di tangan kanan, ambil matahari letak di tangan kiri, tetap insya-Allah kita tidak akan tinggalkan perjuangan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda Rasulullah, apabila diberikan tawaran intan permata, emas dan perak, harta dan takhta, wanita dan dunia, lalu Rasulullah berkata, jangankan kata hampa boleh bagi semua tu, kalau hampa boleh mai datangkan bulan letak di tangan kanan aku, hampa boleh ambil matahari letak pula di tangan kiri aku tidak akan meninggalkan perjuangan ini. Asla, kata orang Turki. Never, kata orang putih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Teruskan. Mudah-mudahan ada barakah yang sampai di bumi Gaza daripada tanah Melayu yang dhaif ini. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maafkan saya ada kesalahan, tergurus hati, keakuan diri sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang diucapkan oleh teman-teman sahabat-sahabat kita. Alang, Syekh Latif dan juga Ustaz Auza'i Al-Masri, semua itu daripada Khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus yang mereka ucapkan untuk nak membawakan kepada kita kasih sayang sama-sama kita untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri. Jadi itulah kasih sayang yang sebenar. Dia tak mahu bawa ajakan kita ini kepada kekufuran ataupun merasa akuan diri ataupun selain daripada itu. Kerana punca daripada segala kemaksiatan, segala malapetaka, segala bencana adalah puncanya daripada akuan diri. Seperti mana iblis terlihat bagaimana puncanya Allah jadikan skrip tu adalah akuan dirinya tu tadi. Akuan dirinya tu tadi membuatkan kesombongan. Akuan dia tu tadi, dia beribadah beratus ribu tahun. Bila Allah ciptakan Adam dan suruh menghormati Adam, maka dia terasa akuan dirinya tadi. Aku tu lebih lama berabdikan pada engkau ya Allah. Ni Adam. Akuan tu dulu baru datang ke sombong. Akuan tu. Jadi puncanya adalah kalau dicari balik, kita jumpa pembimbing rohani yang mursyid, yang arif billah,
pasti kita akan tahu. Kita tidak akan menyalahkan yang lain dulu. Kita akan kata zalamna dulu. Akuan. Adam gitu juga dijadikan Hawa. Masa Adam aja seorang tak lagi terbujuk dengan larangan Allah. Tapi bila jadikan Hawa teman, Hawa itulah tadi akuan nakkan dua. Burung tadi memimpi jantan betina ingin. Jadi Allah jadikan daripada rusuk kanan, rusuk kiri Adam. Jadi daripada situ Hawa bila sendirian, maka dia akan digoda oleh iblis, mengatakan suruh Adam hampiri. Suruh beratus tahun, kita pun tak tahu berapa lama. Hingga lama-lama Adam tu tadi, akuan diri tu datang. Akuan diri tu, akuan, lama-lama terjebak. Jadi punca akuan diri juga. Jadi sebelum ada hukum halal dan haram, jadi kita jangan salahkan hukum. Tapi yang pertama sekali, sebelum ada hukum halal dan haram, harus kita faham dulu, kenal diri, kenal Allah. Hukum yang pertama adalah akuan diri tu sebenarnya hukuman yang lebih berat daripada punca akan jadi hukuman antara kita berkendak kepada yang lain. Tadi. Itu kita kalau mengaji tinggi semana, arahnya tinggi, dah penghabisan ketinggian PhD dah tak ada lagi tinggi, belajar lagi tinggi, habis dah kita rasa kembali kepada jahil balik. Kembali kepada la ilma lana balik. Sebab apa? Kita tak mau ada rasa keakuan diri yang kita ni pandai. Tadi ni nak pandai. Tahu hukum ni, lama dah tinggi sekali. Rasulullah kata apa? Kembali kepada kebingungan balik, kata Rasulullah. Kebingungan tu apa? Bukan kebingungan tu jadi bodoh. Jadi kita tak ada nampak lagi dah ilmu-ilmu kita. Kita hanya nampak duduk dengan arahan Allah. Iaitu tak ada akuan tak ada kita menyandar aku ada ilmu ni rujuk kat sini, rujuk kat ayat ni, ayat Baqarah ni, hadis ni. Kita tak nampak tu dulu. Bukan saya cakap tak boleh belajar. Ketinggian yang paling la ilmana tu, tinggalkan tu semua betul-betul kepada pemiliknya tadi. Jadi kita tak duduk kat situ sekarang ni. Kita duduk dekat hukum halal dan bila terjadinya hukum, kita harus menentang Zionis Yahudi, kita tak mampu sebab kita pegang hukum. Cuba kita pegang Allah Ta'ala. Sebab tu saya cakap tadi, pegang Allah Ta'ala. Masalah kita tak kenal Allah Ta'ala dulu, kita kenal hukum dan juga tu tersilap kita menyembah hukum dalam kehidupan kita. Halal, haram. Kenapa kau buat solat ni? Kerana aku dah ikut hukum. Aku tak melakukan hukum salah. Aku dah masuk surga. Aku jauh daripada neraka. Jadi aku selamat hukum aku. La haula wala. Bukan saya cakap tu tak betul. Jangan itu dulu. Allah dulu. Baru kau akan tahu betul tak solat kau dengan Allah. Bukan dengan hukum. Dengan hukum kau selamat. Tapi dengan Allah kau solat kau tak selamat. Aku 5 waktu solat, selamat daripada hukum. Tapi engkau perhubungan dengan Allah dalam solat, tak lepas. Tu maksud saya, bukan saya tak bagi solat. Hukum kau dengan Allah dulu dikirakan dulu. Bila kau dah dikira dengan Allah selesai, baru kau dengan lain pun selesai. Puncanya akuan diri. Iblis pun akuan diri, Adam pun akuan diri. Jadi nak duduk di mana? Duduklah dengan Allah, maka engkau akan nampak cerita-cerita tu tadi dan engkau akan mengikuti arahan Allah Ta'ala. Jadi engkau tidak takut. Kerana itu semua adalah cerita-cerita Allah. Hukum-hukum Allah tu cerita-cerita Allah. Engkau duduk dengan Allah yang menceritakan hukum-hukum tu tadi. Bukan kau duduk kat hukum tu tadi. Kalau kau duduk kat hukum tu, engkau menyembah kepada hukum. Bukan menyembah kepada Tuan punya hukum tu tadi. Itu yang berlaku sekarang ni, menyebabkan kita umat Islam jadi lemah. Sebab kita duduk kat hukum. Bila dia hukum, kita hanya menghukum tapi kita tak bertindak. Tapi kalau kita duduk dengan Allah, seperti Nabi Isa akan turun, dia mengesakan Allah, maka nafas Nabi Isa mengesakan Allah tu tadi, 100,000 orang kufur akan terkorban. Dengan nafas cahaya nur Allah, nur Muhammad tu tadi, akan membinasakan 100,000 orang kufar dan orang munafik. Tu nafas Nabi Isa yang turun nanti, yang akan membunuh. Berserta dengan Imam Mahdi, pengikut-pengikut, semua tu akan ada karamah yang begitu. Sebab mereka mengesakan Allah.
Seperti Nabi Isa, esakan betul-betul, napasnya saja boleh membunuh 100,000 orang. Yang jaraknya 100 kilometer. 100,000 kilometer pun napas dia itu boleh membunuh. Itu yang ditakuti oleh Dajjal tadi. Bukan dia baling apa. Tak, itu macam cerita. Sebenarnya napas saja Nabi Isa, Dajjal dah cair dah. Ya'juj Ma'juj pun cair. Napas mengesakan Allah. Tapi kita tak merasainya tadi sebab kita tak tarik jalan betul-betul macam mana nak mengesakan Allah. Sebab kita dah penuh dengan kekufuran dalam diri kita. Kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Akuan diri itu tadi menyebabkan kemalangan kita. Menyebabkan bala bencana besar. Kita lah punca jadi kerosakan-kerosakan yang lain. Sebab akuan-akuan diri. Dan juga pemimpin-pemimpin Islam kita semua mengarut semua. Semua pemimpin Islam ni semua dia tak ngajarkan untuk kita ni betul-betul jadi Islam yang betul-betul ada kekuatan itu tadi. Sedangkan kalau kita betul-betul ikut napas kita mengesakan Allah, takut dah musuh dah. Musuh dah jadi takut sebab cahaya Allah tu akan memadamkan zulumat, kegelapan. Jadi kita tak takut kepada kegelapan, iaitu kebatilan. Malahan kebatilan yang akan cair takut pada kita. Ini terbalik jadinya. Kita ngaku-ngaku kita umat Islam. Tapi kita tak ada kekuatan tu yang seperti tentera-tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul mengesakan Allah, kenal diri, kenal Allah betul-betul. Bila kita nak betul-betul begitu, nak rasakan gitu. Tu tadi. Kami dah tiap malam memang kami hantar nur-nur tadi dah membunuh daripada jarak jauh. Kami bersedia dah buat dah lama dah. Bukan kami nak sombong. Tapi terserah kalian. Kalian bila nak merasakan betul-betul perjuangannya tadi. Itu tadi. Kami dah tak takut dah. Bukan kami berani. Sebab kami dah mati sebelum mati. Sebab apa mati sebelum mati? Sebab kami memang dah kenal diri, kenal Allah. Allah perkenalkan diri Allah. Kami tak pernah ada. Yang ada hanya nafas tu hanya ada Allah. Kami tak ada. Kami dah bersedia sebab Nabi dah menyuruh kami. Kenal diri, kenal Allah. Bila kita kenal diri, kita binasa. Maka Allah yang esa. Waktu tu yang takut manusia-manusia keliling kita takut ni. Ini kita cakap macam ni, iblis pun semua cabut tentang bugang semua. Kita berceritakan tentang esakan Allah tadi. Malaikat-malaikat semua suka. Roh-roh semua suka. Sebab mendatangkan wangian, mendatangkan kesegaran untuk kita berjuang. Bukan mendatangkan lemah lagi. Kita dengar ni bertambah kuat Allah bagi iman. Untuk kita menentang musuh-musuh Allah ni kita tak takut. Tapi kalau ada akuan diri lagi, kamu tidak akan merasakan kemanisan tu. Sampai kiamat pun kamu tak akan rasa. Menyesallah kamu nanti. Pasal ini kemanisannya tadi, mengesakan Allah. Nikmatnya tadi. Maka kamu akan mengikuti Nabi Isa nanti. Kamu akan mengikut Imam Mahdi nanti. Sebab mereka memiliki cahaya nur. Pancaran yang boleh membunuh orang-orang yang kafir, kufar dan juga orang munafik. Dengan jarak 100,000 kilometer pun dia boleh pergi nur tu membunuh. Kamu tak dapat lihat lagi. Kami dah melihatnya sendiri. Dan dia bagikan percikkan kekuatan orang yang mengesakan Allah ini. Kita dah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya percikkan itu akan menyebabkan maknanya cair semua. Kegelapan tu akan bersinar. Yang batil akan hancur. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana. Tapi kamuan tak merasakannya. Rugi kalian. Kami merasai keyakinan kami dengan Allah. Allah tambah lagi keyakinan. Nikmatnya kami. Kami tak takut musuh-musuh kami. Yang kami takut bila ada keakuan diri. Kami dah bunuh diri kami dan minta jangan dihidupkan kami lagi. Melainkan yang hidup adalah Engkau ya Allah. Maka kami berada dalam keamanan, berada dalam benteng Allah. Kalian tak merasakan nikmat yang tidak ada nikmat yang lebih besar yang kami telah rasakan. Dari itu carilah pembimbing-pembimbing rohani yang mursyid, yang arif billah. Supaya kalian juga merasakan apa yang kami rasa. Supaya kalian bersedia dan sungguh-sungguh merasakan nyata jelas yang berkuasa hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian tidak akan nampak Zionis mereka tu berkuasa dah. Kamu tinggal nak Allah Taala kata kun fayakun, maka
Jadi sebenarnya keadaan tu sentiasa kun fayakun. Kami sentiasa yakin kepada Allah SWT. Ini semua adalah susunan-susunan cerita-cerita Allah SWT. Mereka semua tak ada kuasa. Itu yang diberikan oleh Allah kepada kami, bahawa menunggu apa yang telah Allah Ta'ala susun, skrip-skrip Allah. Bukan Zionis tu ada kuasa, tapi Allah menyusun cerita-cerita tu begitu. Jadi kami duduk di situ. Kami duduk keluar daripada sekalian alam, dan kami melihat cerita-cerita Allah daripada sekalian alam ni tadi. Kami melihat dengan penglihatan Allah, segala-gala apa yang berlaku di seluruh dunia dan sekalian alam ini adalah berlakunya dengan izin Allah, dan cerita tu berlangsung. Semuanya kun fayakun Allah. Baik ke buruk ke apa yang berlaku, semua kun fayakun Allah. Kami duduk situ dalam keamanan. Di situ yang kami melihat. Di situlah yang dimaksudkan yang manis tiada pahit. Mana benar-benar mengesahkan Allah, hilang dah rasa akuan diri, dan kami tak memerlukan kepada yang lain, melainkan kami hanya nakkan kepada, iaitu mengesahkan Allah. Kerana inilah nikmat yang paling besar yang Rasulullah SAW bagi tahu, manis tiada pahit. Maka bila lagi kalian nak merasainya? Inilah rasa yang Rasulullah SAW, sesuatu nikmat yang Allah berikan kepada orang yang benar-benar mengesahkan Allah. Mana Rasulullah kata tak dapat nak diucapkan dengan perkataan dengan mulut. Kalau syurga tu boleh diucapkan sikit-sikit nikmat dia, tapi nikmatnya tenggelam lebur, akuan diri hilang, dileburkan oleh Allah. Warzuqnil fana'a anni, nikmatnya ya Allah. Kita bahagia, kita tak ada tekanan hidup, sebab kita nampak Zionis ke apa benda ke, iblis ke, setan ke, dajjal, kita nampak semua dia melakukan skrip-skrip Allah. Dia menggunakan membuat sesuatu tu atas skrip-skrip Allah, cerita-cerita Allah. Jadi kita tak ada risau. Siapa kita nak ubah Allah Ta'ala punya skrip? Nak kasih hancur Yahudi Zionis sekarang ni? Belum waktunya Allah Ta'ala kata. Kau siapa? Tak? Yang pentingnya Allah nak ajarkan kita suruh kembali kepada Allah. Itu yang sekarang ni menjadi penyebabnya Allah nak tegur kita, sedar bahawanya kembali kepada Allah, baru kau akan nampak kekuasaan Allah. Ni semua bukan kekuasaan makhluk. Daripada awal Nur Muhammad jadikan sampai sekarang, sampai bila-bila pun, semua berlaku atas kekuasaan pentadbiran dan pentakdiran Allah. Tak ada pun makhluk nak menetapkan takdir Allah, tak ada. Itu tadi. Jadi bila kita faham duduk di sini, barulah kita merasakan nikmatnya tadi. Kita siapa nak merubah sesuatu yang telah Allah Ta'ala susun tu tadi. Jadi kita hanya mengikuti aja. Sebab kita tahu esakan Allah tu adalah tetap berjalan terus dalam keadaan apa yang telah skrip Allah Ta'ala tetapkan. Jadi apa pun, bukan saya tak bagi berdoa, tak bagi buat solat hajat, tetapi pandanglah kepada dirimu. Lihatlah, Yahudi Zionis itu adalah penyamun. Engkau kan dah tahu, Allah Ta'ala kata, Siti Piramli kata, engkau kan dah tahu dia tu penyamun, yang kau pergi ikut buat apa? Itu tadi. Kan Allah dah bagi tahu tu, kamu Yahudi kau pergi ikut sistem tu buat apa? Bodoh kau ni. Ya, lepas tu kau nak doa pula, sana hancur. Sebenarnya sana tu hancur, tegur kat kau ikut penyamun lagi buat apa? Kau ikut sistem penyamun tu buat apa? Sejak merdeka kau ikut penyamun punya sistem tu buat apa? Kau kan dah tahu dia penyamun. Kau pergi ikut buat apa? Kau jangan salahkan dia. Engkau punya akuan diri ikut sistem Allah. Akuan diri kau buang supaya kau ikut sistem mengesahkan Allah 24 jam. Yang kau pergi ikut penyamun tu buat apa? Aku dah bagi tahu. Itu sebenarnya Allah nak bagi sedar kita ni. Pemimpin-pemimpin Islam kita. Orang-orang Islam kita cerdik pandai, kembalilah kepada tu. Jangan berkhayal dengan cerita-cerita yang tu dulu. Dah banyak sangat cerita hayal-hayal bagi. Bagi cerita yang betul-betul nyata ni sekarang ni. Betul-betul kita nak nyata tu mengesahkan Allah 24 jam. Baru hidup ayat-ayat Quran tu tadi. Mukjizat tu akan hidup. Hadis-hadis tu akan jadi karamah-karamah. Tapi kalau engkau tak mengesahkan Allah, ayat Quran tu, wala yazidu zalimina illa, tetap akan menjadi kerugian bagi engkau. Yang kau salahkan Quran. Sebab apa? Engkau tu ada kezaliman, iaitu akuan diri, maka karamah tak tolong, mukjizat kau tak akan rasakan. Doa kau tu akan jadi mustajab. Tapi kalau kau betul mengesahkan Allah, mengenal diri, mengenal Allah, nafas kau saja menakutkan yang lain. Seperti Nabi Isa tu. Boleh membunuh nafasnya, tajam pancaran nur itu boleh membunuh zulumat kegelapan Yahudi
ataupun orang-orang kafir. Kamu tak lihat lagi. Kami dah lihat. Kami yakin. Kami takkan berganjak. Allah. Kami yakin pertolongan Allah. Kami yakin. Tapi kami nak bagi tahu kalian, dapatkanlah keyakinan tu tadi. Baru kalian boleh berjuang dengan sebenar-benar. Kalau dalam diri kalian dulu, kalian tak dapat kalahkan akuan diri kalian, masih lagi kalian dalam keadaan kesyirikan, dalam keadaan duduk bukan daripada jalur untuk mengesahkan Allah, maka kalian tak akan dapat rasakan pertolongan Allah tu hebat. Kalian akan nampak kehebatan dan kalian akan ditakut-takutkan oleh musuh nanti. Sebab kalian tak duduk dengan jalur yang dibawa oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para wali Allah, mursyid, arif billah. Mereka duduk jalur mengesahkan Allah betul-betul. Mana pergi pun jalur mengesahkan Allah 24 jam nafas mereka. Jalur mereka sentiasa duduk di situ, maka mereka tidak takut dengan siapa pun. Tapi kalau kalian tak duduk jalur mengesahkan Allah tu seperti mana jejak langkah Nabi Muhammad SAW, maka kalian akan sendiri takut dengan bayang-bayang kalian sendiri. Menipu kalian. Kalian kata kalian nak doakan untuk orang lain, bukan tak boleh. Tapi sebenarnya kalian sendiri pun tak yakin dengan Allah. Kembalilah, jangan membohong diri kita sendiri. Kembalilah. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Terima kasih banyak perhatian. Mohon maaf kekurangan, kesilapan. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Sallu ala nabi. Wal asri innal insana lilladzina amanu wa amilus solihati.